Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara pengurusi surau Nurul Islamiyah Taman Setia Belakung, saudara-saudara di bawah jawatan kuasa pimpinan beliau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, saudara dan saudari hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari yang berbahagia bagi orang Islam. Setiap hari ini hari bahagia. Bangun pagi, pagi yang bahagia. Tengah hari yang bahagia. Petang hari yang bahagia. Dan malam yang bahagia. Tak ada satu saat pun kehidupan orang Islam ini yang merupakan kecelakaan. Kalau ada pun kecelakaan, kita yang cari kecelakaan itu. Misalnya, kalau sekarang ini daripada pukul beberapa tadi dilaungkan azan, kita cari kecelakaan. Kita cari azab Allah. Kita cari laknat Allah. Macam mana kita cari? Saya yakin teman-teman sebahagian besarnya tidak melangkahkan kaki datang ke rumah Allah yang disebut-sebut tadi. Surau kecil, surau kecil, surau kecil, surau kecil. Tuan-tuan dan puan, yang cantiknya Islam ini di sisi Allah, kalaulah misalnya ada surau yang besarnya 20 kali ganda daripada surau ini, chandeliernya tergantung setiap sudut itu, chandelier lampu yang hebat-hebat itulah. Dan kalau misalnya dinding-dindingnya dihiasi dengan permata emas, tapi itu bukan menjadi kriteria bagi Allah untuk menyayangi rumah Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau rumah yang begitu hebat tapi dia seperti gereja, tak ada dalam catatan malaikat, tidak juga direstui dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Nabi berpindah daripada hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai saja di pinggir kota Madinah, yang dibina pertama oleh Nabi ialah masjid namanya Masjid Quba. Apa pembinaannya? Pelepah kerma. Pelepah kerma 4 segi, di hujung sebelah kanan, di hujung sebelah kiri, di belakang sebelah kanan, di belakang sebelah kiri. Itulah masjidnya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pelepah kerma itu pun merupakan, saudara-saudara, taman-taman kepada syurga Allah. Indahnya di sisi Allah. Bukan indahnya di sisi Allah bangunan tersergam dengan lampu yang berhebat warna-warni. Tak ada. Lampu hebat warna-warni hanya nak menghebatkan bentuk surau, pancaran daripada luarnya, pancaran daripada dalamnya. Itu tak ada di sisi Allah. Allah tak minat yang itu. Malaikat-malaikat Allah pun yang menjaga masjid surau ni tak minat yang macam itu. Apa yang diminat? Bila azan diazankan, menderu-deru manusia mengisi setiap ruang di surau itu. Apa yang diminat? Melihat anak-anak muda, anak dara, anak teruna kita hadir dalam majlis itu. Di mana anak teruna kita sekarang ni? Tuan-tuan pusing keliling tengok. Mana dia? Mana anak dara kita? Yang ada anak dara tua sana. Mana dia?
Yang ini yang Allah tak suka. Ini Allah yang tak berkenan kepada kita ni. Apa yang Allah suka sekali melihat rumahnya, bila azan diazankan, saudara-saudara, tak ada cerita lain dah. Tak ada dah borak-borak kosong, tak ada dah isap-isap rokok tepi surau, tak ada dah nak habiskan rokok, tak ada dah. Yang Allah hendak disebut saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil berjalan jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di mana juga kita berada, dah masuk surau atau belum masuk surau, asyhadu an la ilaha illallah. Bila disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila disebut hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara, itu yang Allah suka. Apalagi yang Allah suka? Allah suka bila kita dah masuk dalam surau ini, tak mau duduk belakang-belakang. Saya dah bagi ceramah ni dah 40 tahun dah. Tuan pengurusi 40 tahun dah duduk dalam kerusi macam ini, meja di depan, mikrofon, kamera-kamera. Malam ni antara kamera yang paling banyak lah. Jauh pun ada, dekat pun ada. Wah, ini betul-betul macam White House lah kira-kira ni. Apa yang Allah suka ialah semuanya ke depan. Kalau perlu berundi, berundilah untuk berdiri di saf pertama. Kita cuba. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mana-mana saya pergi pun belakang tiang. Sesekali ngintek. Betul tuan-tuan. Mana roh? Tak apalah yang dah belakang, yang dah bersandar tu sandar lah. Tak apa. Malam ni buatlah macam mana pun. Kan? Tak boleh. Roh ilmu itu berada betul-betul dekat-dekat dengan pemberi ilmu. Tuan-tuan dapat dia punya cream of the knowledge. Cream ni dia punya apa? Dia punya intipati susu dia. Susu dia, ilmu ni berada di sini. Ni di meja saya, di tepi sebelah kanan, di tepi sebelah kiri, di depan. Tak ada di belakang-belakang. Alah, aku nak bersandong, kau cakaplah apa pun. Tak adalah. Kadang-kadang tertidur sampai leleh Helio, tuan-tuan dan puan. Ada yang memalukan kadang-kadang tu, berdengkur di belakang tu. Apa tuan-tuan ni? Jadi inilah. Apa lagi yang Allah suka tuan-tuan? Yang Allah suka ialah bila kita berada di surau ini, tak ada lagi cakap-cakap mengenai hal yang tidak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah suka. Tapi kalau misalnya dalam surau ini pun nak cerita benda-benda yang tak sepatutnya dicerita dalam surau, Allah tak suka. Allah tak suka. Tapi apa lagi yang Allah suka? Allah suka selain daripada kita duduk berbaris, duduk di saf yang pertama, penuhkan saf di depan, penuhkan saf di depan, penuhkan saf di depan. Apa lagi yang Allah suka? Tengok saf itu tersusun rapi, rapat lurus, lurus rapat, rapat lurus, lurus rapat. Kita kalau betul-betul tengok tuan-tuan dan puan, Allah renggang antara kita. Tak kisah tuan-tuan tengok yang di kampung-kampung. Tak adalah. Imam pun tak beritahu. Yang di bandar-bandar ni dia beritahu, luruskan saf, rapatkan saf, luruskan saf, rapatkan saf. Saf yang sempurna adalah merupakan syarat kepada sembahyang yang sempurna. Tak adalah. Tabu lah kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada seorang je belakang. Ada seorang je belakang, dia tak tahu pun macam mana nak menjemput orang di depan supaya ke belakang. Macam mana seorang je belakang? Basic lah benda-benda ni, basic asas-asas. Oleh kerana kita ni tuan-tuan tak banyak ilmu, tak duduk dalam majlis ilmu, tak suka kepada majlis ilmu, akhirnya janggal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang Allah suka? Allah suka tuan-tuan bila imam membaca sesuatu bismillahirrahmanirrahim, kita punya concentration tuan-tuan. Pandang tempat sujud, pandang tempat sujud, pandang tempat sujud. Itu concentration kita. Tak faham pun macam merasakan kita faham. Kan?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam mana tu? Apa maksudnya? Kepada engkaulah kami sembah, kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Kan? Ini kita terasa engkau aku sembah, engkau aku mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Tapi kita tak ada rasa pun, tak rasa apa pun. It has become something like a mechanical macam tu aja. Engkau bacalah apa pun, sampai amin aku amin, amin. Begitu. Daripada kita muda sampailah umur 50 tahun sampai 60 tahun, begitulah kita. Tak maaflah tuan-tuan, saya tak mengata orang taman setia ni tidak. Ini umum lumrah. Kang pengurusi kata apa pula ni? Kan? Orang baca lain pula. Tak ada, saya tak ada baca lain, itulah. Di mana-mana saya bersyarah pun tuan-tuan tengok saya punya Facebook. Tengok saya punya Facebook. Hassan Muhammad Ali. HASAN, satu S. Hassan Muhammad Ali. Cuba tengok. Hari-hari paling tidaknya minimum ada 2 posting. Ceramah baru, kuliah baru. Hari-hari. Sebab insya-Allah lah setakat sekarang ni belum ada lagi lah malam-malam yang kita hanya duduk-duduk gitu, tak ada kuliah. Ada je kuliah. Baru balik daripada Pulau Pinang, baru balik daripada Perak. Baru semalam kita ada di rumah. 6 hari 5 malam di sana. Lepas tu nak pergi ke Terengganu pula ni. 7 hari 6 malam. Daripada Kuala Terengganu turun ke Marang, turun ke Kijal, turun ke Kemaman, bawah tu turun ke Kuantan dan balik ke Kuala Lumpur. Apa yang kita buat? Inilah dia. Kita nak beritahu umat cantiknya Islam, hebatnya Islam, jangan ketipikan Islam, agungkan Islam, mertabatkan Islam, hidup dalam Islam, besarkan Islam. Itu yang saya bawa, tak ada apa lagi. Dan saya bawa husnul khatimah. Nanti saya nak cerita sikit di ujungnya. Husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Macam mana doa kita? Allahumma khtim lana, macam mana bunyinya? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Perempuan macam mana? Wala takhtim. Alhamdulillah, seorang aja yang menyebut. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan aku mati yang baik, jangan kau matikan aku mati yang buruk. Bayangkan tuan, kita doa mati yang baik. Berapa orang tuan yakin yang kita akan mati baik? Apa dia mati baik kata ulama? Mati yang baik ialah di akhirnya skrip yang terakhir keluar daripada mulut kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa orang yang boleh mengucap kalimat ini? Yang tak datang surau ini, yang tak pernah datang surau ini. Bukan nak katalah dari segi hukumnya susahlah dia nak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan suami kita yang isteri aja datang, suami tak datang, susahlah suami itu nak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suami yang tak bantu didik isteri di rumah, didik anak di rumah, suami itu bertanggungjawab kepada Allah, sukar baginya untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang dekat, saya tengok surau ni tuan-tuan nampak, kelilingnya rumah semua. Betul tak kelilingnya rumah? Yang paling dekat sekali berapa? 20 meter? 30 meter? Berapa meter? Berapa? 10 meter? 10 meter dah satu tangga sama dah kita ni. Katalah 20 meter lah, 20 meter lah. 10 meter kan bertempur pula dengan adara orang tu. 20 meter. Tapi saya yakin yang 20 meter ini pun ada di antara mereka tak pernah melangkahkan kakinya maghrib di sini, tak pernah melangkahkan kakinya ke isya di sini, apalagilah tak pernah melangkahkan kakinya dicatat oleh malaikat datang waktu subuh, berjemaah subuh di sini. Macam mana hukum orang yang macam ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, memberitahu kepada pemuda-pemuda Quraisy, himpunkan kayu-kayu, himpunkan
kayu-kayu yang kering tu kau himpunkan. Maka terhimpunlah di hadapan Masjid Nabawi. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nak buat apa kayu-kayu ini? Apa dia kata? Bakar rumah dan orang-orangnya sekali. Yang azan diazankan, mereka gagal datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak rumah terbakar kat sini, tuan-tuan? Rumah kita pun separuh terbakar, dapur terbakar. Macam mana? Dan adakah orang ni boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Secara teorinya boleh tak mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Susahlah. Yang macam saya ni pun bersyarah tiap malam ni. Tak, maaf saya sebut, saya nak lapik saya cakap. Saya, bapa saya guru Quran, bapa saya guru agama, bapa saya imam, mak saya guru Quran. Saya mula sembahyang umur 5 tahun. Tak ingatlah bila saya tinggal sembahyang. Betul? Itu pun tak tentu lagi saya menjadi calon syurga. Tiap-tiap malam bersyarah, tak tentu lagi saya menjadi calon. Apalagi yang tak bersyarah, apalagi yang tak sembahyang, apalagi yang tak datang ke masjid, apalagi yang tak didik isteri, apalagi yang tak didik anak. Macam mana nak masuk syurga? Tapi kita agak-agaknya pasal kita rasa ringat, tak masuk syurga pun, lama-lama neraka sekejap je, lepas tu masuk syurga. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau a spark of hellfire, satu butir sikit aja, spark ni apa, pancaran sikit, apa, bukan pancaran, spark, macam percikan. Kalau satu percikan api neraka tumbuh di dunia, di mana-mana dalam dunia ni, the planet of earth, dunia ni, satu percikan, bukan api neraka, percikan api neraka tumbuh di dunia ini, apa jadi dunia? Seluruhnya menjadi padang jarak, padang terkukur. Macam mana, tuan-tuan? Tak betul. Ini rukun iman. Somehow we have got to believe. Ini rukun iman. Bukan boleh kata menidakkan cerita syurga neraka. Ada yang orang kata kepada saya, this is fantasy, you know, Dr. Zain, ini fantasy. Masya Allah, macam mana, how dare you say this is fantasy? Dahsyat, tuan-tuan. Dia kata fantasy, cerita syurga neraka. Fantasi cerita, bila saya ceritakan kepada dia, pada masyar nanti, perempuan pada masyar, ada orang peluhnya sampai buku lali, ada orang peluhnya sampai paras lutut, ada orang peluhnya sampai paras pinggang, ada orang yang peluhnya sampai paras bahu, ada orang peluhnya sampai paras kening, ada orang peluhnya sampai paras rambut. Terdapat sebagian besar daripada umat Muhammad nanti menjerit melolong, memekik dalam lautan dan berenang dalam lautan peluh. Di padang mahsyar, matahari sejengkal daripada kepala. Fantasy. Why you may say it is fantasy? Tapi kita orang Islam rukun iman, percaya kepada akhir akhirat, rukun iman. Tapi kita anggap remeh, kecil, kita anggap apa kecil ke, tuan-tuan? Nanti perempuan tuan-tuan pergi Facebook yang saya tadi, Hasan Muhammad Ali tadi, tuan-tuan tengok ada satu captionnya, satu video dalam 13 minit, ada dua Hasan digabungkan. Hasan yang pertama yang berbahagia, almarhum Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz, tahu kan? Dia baru pun meninggal. Satu orang lagi yang akan meninggal, Hasan Ali. Memang apa takut pula, memang meninggal, pastinya akan meninggal. Dua-dua gabung. Tajuknya ialah azab meninggalkan solat. Azab meninggalkan solat. Saya tak berhenti-berhenti kod ini, tuan-tuan. Jadi teman-teman yang mengikuti siaran langsung, ini siaran langsung ni, live ini live streaming, ini live kan ni, page kita live. Tuan-tuan, apa almarhum Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz mengatakan? Dia angkat tangan dia macam ni tentang solat. Siapa yang meninggalkan satu solat, tuan-tuan dengar baik-baik ini, satu solat, maka hajinya habis. Saya guna perkataan dia, umrahnya habis, kebaikan-kebaikannya habis, zakatnya habis, infaknya habis, kebaikan kepada maknya habis, kebaikan kepada bapaknya habis, rukuknya habis, sujudnya habis, solatnya habis. Tinggalkan satu solat. Macam mana? Berapa solat perempuan tinggalkan?
Berapa salat tuan-tuan tinggalkan? Macam mana? Dan saya dalam program tu, saya kemukakan satu hadis. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Diulas oleh Datuk almarhum Datuk Hasanuddin Al-Hafiz. Perkataan kafir itu diulas. Jadi macam mana kita ni? Tak takut ke? Tuan-tuan, bila kita sampai waktu orang dah azan, kata kalau orang dah azan, kita masih berada dekat tempat, katakan dekat pasar mana ke, pasar tengah hari kita berada. Tak ada ke berasa tuan-tuan nak pendekkan pembelian, nak pendekkan menawar-tawar, nak pendekkan memilih barang-barang. Hati kita terasa tak sedap. Nak cakap dengan penjual pun tak sedap. Nak tukar duit pun tak sedap. Ada tak rasa begitu? Kalau tak ada, perasaan itu tak ada, beratlah tuan-tuan. Di mana iman? Ada satu lagi. Hai, banyak betul ni. Tak pernahlah sejarah hidup saya ni berkalungkan mikrofon macam ni. Okey. So, saudara, macam mana ni? So itu mulai malam ni lah tuan-tuan ni, saya datang ni. Sekali lagi saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, pasal apa saya datang ni? Kalau nak kira cara hukum akal lah, apa sebab saya nak datang ni? Apa saya datang sini ni? Tuan-tuan jaga hal tuan-tuan lah. Nak buat apa saya jaga hal tuan-tuan? Tuan-tuan cari sikit ilmu, tuan-tuan pergi beli buku, tuan-tuan pergi menghadap orang-orang yang pandai. Nak buat apa saya datang? Tapi saya datang ini nak menunaikan satu perintah Allah. Apa dia? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Kita nak mendakwahkan agama Allah, fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Apalagi kita macam tuan-tuan yang dah belajar, sekurang-kurangnya SPM, sekurang-kurangnya sertifikat, sekurang-kurangnya diploma, sebagainya degree dekat sini. Takkan degree itu untuk hanya pergi bekerja saja, tapi degree itu untuk kelulusan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah degree apa pun. Sama ada degree dalam marketing untuk Allah Subhanahu Wa Taala, degree dalam astronomi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, degree dalam medicine untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia. Kereta kita untuk apa? Kereta kita memang kereta nak pergi bekerja, kereta nak pergi pasar, kereta nak pergi hantar anak pergi sekolah. Itu tugas kereta, tapi seluruh kereta itu adalah sebagai alat untuk menyokong agama Allah. Hantar anak ke sekolah satu hal, tapi hantar anak ke sekolah, natijah daripada dia bersekolah, dia jadi orang pandai, pandainya menyokong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu guna kereta tu. Nantilah bila kita bincang satu hari nanti kita datang, kita cerita means and ends namanya. Matlamat, cara dan matlamat dalam hidup ini sangat penting tuan-tuan. Matlamat, apa matlamat dalam hidup? Matlamat jauhnya apa? Matlamat dekatnya apa? Okeylah, malam ni kita bukan nak cerita yang itu. Saya nak cerita malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita nak jadi muslim yang baik. Dan di Malaysia ni tuan-tuan, untuk menjadi muslim yang baik, Allah punyalah lengkap. Tuan-tuan pun dah pusing, pun ada dapat peluang pergi melawat-lawat dunia kan, dunia luar daripada Malaysia. Saya pun diberi peluang yang banyak tuan-tuan, 4 kali rasanya melawat dunia ni. Hampir setiap pelosok Allah izinkan saya pergilah. Afrika, Latin America, Eropah, Australia, New Zealand, Russia. Ya. Tapi saya merasakan selain daripada Mekah dan Madinah, tempat yang paling komplit, yang paling sempurna untuk kita jadi manusia muslim yang baik dan masuk syurga, Malaysia lah tempat dia. Tentu ingat ke Saudi saya boleh bersyarah macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Kita kalau keluar berdakwah kat Saudi tak boleh pergi, rumah ke rumah pun tak boleh pergi. Kita hanya bersyarah, panggilkan kawan, telefon-telefon, datang ke hotel.
Betul tuan? Tak boleh. Di Mesir enggak boleh bercara macam ni, di Mesir ni. Di Indonesia tentu enggak boleh bercara macam ni. Di Malaysia. Betul. Mana nak cari tuan-tuan di Malaysia, tuan-tuan pergi di mana pun, terutama di Kuala Lumpur ni, 1 kilometer ini antara kita dengan satu surau tu berapa jauhnya? Berapa jauh satu surau saya dengar tadi? Terang betul dengan azannya, terang betul dengan iqamahnya. Berapa meter? 200 meter. 200 meter. 200 meter is another surau. Mana ada dalam dunia? Saudara pergi Amerika, ada ke negeri kaya-kaya tu? Ada orang Islam ramai. Di Chicago ramai orang Islam. Tak ada. Saudara pergi mana? Saudara pergi kata carilah negara Islam. Saudi ke, Oman ke, UAE ke, ada macam kita ni? Tak ada. Malaysia. Di tempat-tempat lain tuan-tuan puan, yang saya pernah hidup di tempat-tempat lain, sejuk, Allah sejuk, menggigil-gigil. Kadang-kadang imam baca panjang sikit, menggigil. Kadang-kadang pakai baju sejuk tuan-tuan, semua imam pakai baju sejuk, bukan baju sejuk lagi, taruh lagi gebor, selimut. Betul sejuk tuan-tuan. 5 darjah, 5 darjah. Sejuk. Nak keluar rumah sejuk, nak keluar rumah subuh 5 darjah. Kita tuan-tuan malam macam ni 26 darjah, sedapnya. Tak ada datang, tak mau datang juga. Panas ni tuan-tuan, panas ni tuan-tuan, pergi India punya panas dia. Sampai 52 darjah. Bayang tuan-tuan, 52, kita ni kalau 36 misalnya, panasnya panas. Isteri pun panas. Isteri pun dah separuh bogel dah ke rumah. Kerana panas. Tapi dia orang 50 darjah tuan-tuan. Dekat Australia tu, kat Alice Spring namanya, pernah mencecah sampai 55 darjah. Tuan bayangkan centigrade, Celsius. Kita ni Allah, angin kita dia sejuk. Tuan-tuan pergi India, tuan-tuan pergi negeri Arab, kat padang pasir angin, sejuk ke angin dia? Allah, macam membakar tuan-tuan angin ni. Kita ni apa lagi nak tuan-tuan? Tengok surau ni. Kan? Surau ni kecil, maklumlah kecil. Kecil apa surau macam ni tuan-tuan? Besar surau ni. Di mata Allah Subhanahu Wa Taala cukup besar. Cari tuan-tuan pergi daripada Jeddah, daripada Mekah lah pergi Madinah. Tuan-tuan singgah surau-surau di tepi jalan tu. Allah tuan-tuan, teruk tuan-tuan. Air tak ada. Tai berlonggok-longgok. Betul tuan-tuan. Mana ada macam ni? Mana ada? Tak pernah saya tengok lah. Yang ada betul cantik di Mekah, di Madinah, tempat-tempat yang dikunjungi oleh jemaah haji atau jemaah umrah. Lain tuan-tuan. Kita kat sini Masya Allah, tengok tu, kapet atas kapet, kapet atas kapet, kapet atas kapet. Imam 4 lapis kapet. Itu pun dia tak nak jadi imam juga. Betul tuan-tuan, cuba tengok berapa kapet dia. 4 tuan-tuan, 4 kapet. Tak ada tuan-tuan pergi Pakistan, tak ada macam ni. Saya dah pergi Pakistan, saya dah pergi India, saya dah pergi Bangladesh. Tak ada. Aircon macam ni. Tuan-tuan pergi Pakistan, ada aircon macam ni. Mana orang Pakistan? Kat sini. Mari kita tengok. Tak ada tuan-tuan. Kita tak tahulah buka tak buka aircon ni. Buka tuan-tuan. Semua ada. Yang tak ada apa tuan-tuan? Yang tak ada apa dia? Kekuatan beramal tak ada. Yang tak ada apa? Kekuatan jiwa tak ada. Yang tak ada apa? Kemahuan untuk menyembah Allah yang tak ada. Yang tak ada apa tuan-tuan? Yang tak ada apa dia? Iman tak ada. Iman dangkal iman kita. Pasal apa iman dangkal? Ilmu untuk membangun iman tak ada. Ilmu tauhid tak ada, ilmu akidah tak ada, ilmu syariah tak ada, ilmu akhlak tak ada, ilmu tasawuf tak ada. Macam mana?
Bolehkah kita merasakan cantiknya Islam dalam keadaan kita hari-hari bangun tidur, breakfast kejap, hantar anak pergi sekolah, baru pergi kerja, balik, singgah pasar malam, beli sayur, beli ikan, siang ikan, isteri masak, anak perempuan masak, makan tengok TV, tengok drama sampai pukul 11, tidur, besok bangun pagi, hantar anak pergi sekolah. Macam mana kita nak nampak cantiknya Islam? Cara macam itulah. Where can you find the beauty of Islam? Tell me, where? Oh, cakap orang putih pula lah tuan-tuan. Tapi kalau misalnya kita ubah kehidupan kita, pasal dah ilmu dah banyak, saya tengok tadi catatan dia ni, ilmu, ya Allah, hari Minggu ada kuliah subuh, hari Sabtu ada kuliah subuh, tengok tuan-tuan, hadis pilihan, apa lagi tu, kuliah muslimat setiap Sabtu, cepat sangat pula, tafsir Al-Quran, nampak tu Imam Al-Qurtubi. Allah tuan-tuan, mana nak dapat ni? Sedara pergi luar negara dapat macam ni. You go to Sudan, you cannot get this, kan? You pergi Amerika, tak ada ni. Kita dah ada ni. Ustaz dah redha datang, ustaz muda datang, PU datang, UP datang, apa lagi nak? United Puzzle pun datang. Tapi kita yang tak mau datang. Dan bayangkan ya, setengah ustaz datang special, datang dari Terengganu datang. Berapa jauh dari Terengganu tuan-tuan? Diorang bawa kereta, saya pun nak pergi Terengganu ni. 7 hari 6 malam kat Terengganu. Selepas ini Terengganu kita pergi. Berapa jauh tuan-tuan? Ya Allah, 6 jam setengah, 7 jam. Tapi bila kita sampai, orang sebelah masjid pun tak datang tuan-tuan. Can you imagine macam mana hukum Allah? Betul tuan-tuan, kami ni pusing ni. Ada satu tempat, tak mau sebutlah di mana tuan-tuan ya. Tempat tu tengah-tengah bandar tuan-tuan. Ada 4-5 blok bangunan 17 tingkat. Baru punya bangunan. Surau je. Besar suraunya, nak menampung surau Jumaat, ada Jumaat kan? Ada Jumaat. Tapi yang dengar kuliah kita sedih, tak sedih. Apa kata imam tu? Imam ginilah doktor, yang dah naik tak turun, inilah dia. Ada ke benda naik tak turun? Bahaya ni. Naik tak turun-turun ni bahaya tuan-tuan. Itulah dia. Macam mana tuan? Dia ada 2 kawasan yang susah sangat orang nak turun, orang nak beribadah ni. Kawasan nelayan satu, kawasan flat atau kawasan apartmen satu. Susah. Bila dah naik tak turun-turun. Inilah dia nelayan tuan-tuan, tengok ya Allah. Semalam tuan-tuan ya, kita berjumpa dengan teman-teman. Kebetulannya dia ustaz mengajar di kawasan nelayan 2 hari yang lepas. Apa dia kata? Yang semayang doktor, yang kawasan nelayan yang betul-betul semayang 2% aja dia kata. 2%. 98% tak semayang tuan-tuan. La ilaha illallah. Ustaz tu kata. Ustaz tu mengajar situ dah 7 tahun tuan-tuan. 7 tahun mengajar. Tak betul ke? Observation ustaz. Tengok keadaan. Macam mana? Nelayan ada yang tua tuan-tuan, 65 pergi ke laut lagi, 70 pergi ke laut lagi. Ada yang mati di laut. Tak semayang. Harta Allah diambilnya, ikan ni harta Allah. Harta Allah diambil, dijualnya, dapat duit, dia beli baju, dapat duit, dia beli kereta, dapat duit, dia joli, dapat duit, pergi Kuala Lumpur. Tapi dia tak pernah bersyukur, tak pernah melapaskan syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat-nikmat aku berikan kepada kamu. Kalau kamu kufur, tunggulah azab yang sangat pedih. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian ni, tadi nak jadi orang Islam yang baik. Bukan susah sangat nak jadi Islam yang baik ni tuan-tuan. Kita dekat rumah, ambil macam mana nak jadi Islam yang baik di peringkat rumah kita. Rumah senang cerita tu, sama-sama sangat cerita rumah. Muslim yang baik dan isteri kita muslimat yang baik ialah muslimat dan muslim, suami dan isteri dan anak-anak laki-laki dan perempuan, di mulut mereka tidak pernah kering dengan menyebut Allah, 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 Allah. Berlaku tak dalam rumah kita? Yang pertama.
Macam mana? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tabarakallah, masya Allah. Ada sebut begitu kat rumah kita. Bila anak perempuan kita menyebut masya Allah, ada sebut? Tak ada, tuan-tuan. Tidak menjadi sebutan harian, kan? Subhanallah. Ada anak lelaki kita sebut, dengar kejadian bawa kereta sama-sama gitu kan, anak lelaki kita dua orang kat belakang, subhanallah, tengok cantiknya laut, subhanallah. Ada anak kita, bapa cantik berhenti gambar, ambil gambar, berhenti ambil gambar, set, jalan. Tak adalah nak sebut kebesaran Allah. Betul, tuan-tuan? Ya. Yang kedua, ini peringkat rumah. Apa lagi nak menggambarkan, tuan-tuan? InsyaAllah nak menggambarkan kita ni nak membina satu personality yang saya sebut personality Muslim. Apa lagi dalam rumah kita? Tadi saya katakan mulut mereka sentiasa mengulum perkataan, sama ada disebut, sama ada dalam hati kebesaran Allah. Nombor dua ialah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya disebut, terdengar dekat televisyen lah, drama disebut Nabi Muhammad, berapa orang yang menengok drama itu menjawab sallallahu alaihi wasallam? Betul, saudara? Saya tak yakin anak dara kita menyambut sallallahu alaihi wasallam. Saya tak yakin mak dia yang umur 68 tahun yang sedang tengok televisyen tu pun menyebutkan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ni? Nombor tiga. Tadi kebesaran Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor tiga, tuan-tuan, kita ni dalam rumah tangga ni, terutamanya ketua dalam rumah tangga itu mesti tekankan apa pun ayah hendak rumah tangga ini prioritinya ialah Allah. Prioritinya ialah Allah. Beli baju, ayah hendak baju itu mesti ikut kehendak Allah. Saya selalu sebut, tuan-tuan, nak sebut lagi pada malam ni. Saya kecewa lah tengok shopping, pergi Tesco, pergi Maidin, isteri pakai tudung, tuan-tuan, ni hari Sabtu, hari Ahad kan, suami seluar pendek, tuan-tuan. Macam mana rasional kepala kita, tuan-tuan? Macam mana? Saya kecewa lah, tuan-tuan. Isteri elok molek dengan mak mertua pakai tudung, isteri pakai tudung, suami seluar pendek. La haula wala quwata illa. Macam mana, tuan-tuan? Seluar pendek ni haram. Macam mana you berjalan dengan orang yang cuba menutup aurat? Kita sebagai suami, ketua keluarga, setiap langkah kita itu haram. Tiap-tiap yang memandang itu haram. Tiap-tiap yang tidak ditutup itu, tiap satu yang tak tutup, tiap satu, tuan-tuan, tiap satu jarum tutup tu, jarum yang tiap satu yang tidak ditutup, yang patut ditutup kerana itu aurat, haram. Jadi macam mana? Ada ke kat sini? Ada. Janganlah tuan menggeling. Jangan. Macam mana? Saya bulan puasa tahun lepas, tuan-tuan, pergi berbuka diraikan oleh seorang teman. Tak mahu sebut di manalah. Ada dua meja kami, saya dengan isteri dengan dua orang anak, satu meja. Kedai itu popular. Kawan saya lah, kawan saya, dia sangat hormat kepada saya dan isteri dan sebagainya kan. Okey, buka puasa, buka. Saudara-saudara, saya nak sebutlah dua meja. Satu meja tu 4 orang, 8 orang. 8 orang saya tengok ada 3 perempuan pakai tudung, 5 orang laki-laki. 5 laki-laki tu pakai seluar pendek nak berbuka dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Macam mana tuan fikirkan dia? Restoran tu ada surau. Betul-betul saya sampai isyak, saya dengan 2 orang anak dan isteri semayang.
Yang lain tak semayang, tuan-tuan. Ini saya cerita ni dalam konteks Ramadan. Kita nak menyambut Ramadan ni, tak semayang. Nak semayang macam mana? Seluar pendek tu, buka puasa. Macam mana kepala kita, macam mana kita proses kepala kita ni? Buka puasa, datang sama dengan mertua, dengan isteri, seluar pendek. Dan memang tak nak semayang. Daripada rumah dah tak nak semayang. Daripada rumah dah, tuan-tuan, tak ada gambaran bahawa semayang itu wajib, semayang itu fardu, puasa itu tak guna seduit pun kalau as-salatu imaduddin, semayang tiap agama itu tidak tertegak. Memang tak ada. Saya kesian tengok isteri dia, tengok mak mentua dia, tapi apa nak kata? Kami tak bercakap apa-apa, tapi masa dah bertukar balik tu, isteri saya, abang tengok tak tadi? Kata, yalah, betul lah. Tak ada semayang, tuan-tuan. Saya betul-betul, saya dan isteri dan kawan saya tu, pemilik tu dengan isterinya semayang. Nah, dalam sibuknya dia nak melayan, tuan-tuan. Orang buka puasa, tuan-tuan bayar orang buka puasa. Sibuk. Tapi dia salat, tuan-tuan. Suami isteri salat. Isteri orang Terengganu, suami orang Kelana Jaya. Semayang. Apa masalah? Kedai yang sibuknya, pemilik kedai begitu sibuk melayan tetamu, dia juga masak, dia juga melayan tetamu, isteri dia duduk kat kaunter nak kira duit, tuan-tuan, bagi tahu semua, saya minta maaf ya, dalam 7 minit saya tak ada dekat sini, tak. Bagus cakap. Tapi yang lain, yang seluar pendek ni macam mana? Apa dia rasa tengok orang solat, dia tak solat? Ada anak kecil bawah, tuan-tuan. Jadi anak kecil tu contohnya, oh buka puasa pakai macam ni. Betul, tuan-tuan. Buka puasa pakai macam ni. Jadi kita nak buka, nak puasa dah ni dah, tuan-tuan. Jadi saya ingat pasal orang Melayu ni, pasal puasa ni, Syekh, orang Melayu nombor 1 pasal puasa ni. Saya ingat satu dunia ni, kalau ditakdirkan kita berpuasa 2 hari, yang sanggup dalam dunia ni orang Melayu lah, orang Taman Setia ni lah. Buat puasa, dia bangga cakap dengan orang, anak saya umur 6 tahun tu, tak tinggal puasa dia, kan? Bangga dia. Tapi yang dia sebagai mak tak semayang, anak tak diajar semayang, tak ada. Orang Melayu puasa nombor 1 semayang, tapi orang Bangladesh setengahnya berjalan sampai 3 km, tuan-tuan, nak pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan tengoklah, mampu ke orang Melayu nak berjalan 3 km untuk Jumaat? Tak mampulah. Ada motosikal pun tak mampu, ada kereta pun tak mampu, ada basikal lajak pun ada. Saya nak tengok orang tua kat sini pakai basikal lajak. Macam mana? Sebab itu, balik tadi, rumah kita. Saudara, kita nak jadi Muslim yang lebih baik. Dalam rumah kita mestilah tegak. Ilmu kena tegak. Ilmu banyaklah, buku la ilaha illallah. Tuan-tuan pergilah Batu Road tu ya, Jalan Tukang Rahman tu. Pergi kedai buku tengok. Buku Islam saja, tuan-tuan. Buku Islam saja. Buku ekonomi dah tak banyak, buku matematik tak banyak. Tuan-tuan pergi dah Batu Road tu. Buku Islam aja. Tak ada orang beli. Bila suami kita yang terakhir beli buku agama? Bila? Saya yakin sebagian besar daripada mereka tak pernah beli satu buku pun. Dah kahwin 17 tahun. Macam mana, tuan-tuan? Aduh, aiskrim beli, limo beli, manggis beli, durian sesekali, ada yang apa, musang king beli, king tak ada musang aja pun dia beli. Semua dia beli, tapi buku agama dia tak beli. Tuan-tuan, besok Allah tanya, isteri kau nak belajar, isteri kau nak baca buku, engkau tak belikan buku, Allah tanya. Mesti Allah tanya. Inilah yang kita kena fikir. Jadi bila kita ada program-program macam ni, ceramah macam ni, kena duduk fikir, kena benda ni menyentuh aku, kena kat diri aku.
Takkan aku nak hidup macam ini? Takkan aku tak pergi pada perubahan? Takkan aku tak cerita pada isteri aku? Takkan aku tak mengambil satu resolusi untuk keluarga aku untuk berubah? Kalau tidak, apa guna ilmu ni tuan-tuan? Tuan-tuan tengok setengah daripada kita dah duduk majlis ilmu ni sebelum pindah. Ini dah berapa tahun dah? Surau ni berapa tahun dah tuan? 5 tahun. Baru. Jadi penempatan kat sini pun baru 5 tahun lebih kurang. Berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun sebelum ada surau ni. Ada surau mana tuan? Ada surau. Surau tadi lah. Surau tadi. Okay, ada surau. Maknanya dah 15 tahun. Katakanlah tonton pindah dekat sini, masa tu tonton baru kahwin pindah kat sini. Okay? Dah ikut ilmu, tak ikut pun tak apa, ikut ilmu. Apa yang berubah? Bagi tahu saya. Perangai berubah. Daripada suami tuan-tuan yang ganas, sekarang makin ganas lagi. Tak maaf lah. Saya tengok suami-suami tuan-tuan dan puan. Saya tulis buku keluarga ni, 13 buku mengenai keluarga. Tuan-tuan bacalah buku saya tu. Isteri, suami, ya Allah, bergaduh hari-hari. Setengah itu dah melafazkan cerai tuan-tuan. Bercampur juga pada malam itu. Betul tuan-tuan, serius. Serius. Memekik cerai, aku ceraikan kau. Apa lagi? Malam berbaik semula, bercampur pula mereka. Masya Allah. Inilah yang berlaku. Macam mana keadaan suami? Macam mana suami nak jadi ahli syurga tuan-tuan? Macam mana ahli syurga? Perkataan yang keluar daripada mulutnya tidak menggambarkan dia ahli syurga. Tak ada. Perkataan yang keluar mulutnya kadang keluar bangsat. Mana boleh kita bangsatkan isteri kita? Bangsat. Saya dengar dengan kepala saya dengar sendiri seorang suami bangsat. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok ya, tuan-tuan pergi mahkamah syariah, bincang mengenai perkahwinan, di mana suami isteri memberikan keterangan masing-masing. Tuan-tuan memekik-mekik dalam tu tuan-tuan ya. Apa lucah yang tak keluar? Macam mana? Tuan-tuan pergilah. Tak boleh rakam, jangan berakam pula. Itulah dia. Jadi macam mana? Macam mana nak menjadi suami yang ahli syurga, isteri yang ahli syurga? Saya dalam banyak-banyak ni tuan-tuan, kajian-kajian saya, minta maaf saya sebut, kebanyakan suami lah yang masalah ni. Ada satu tempat tak jauh daripada sini tuan-tuan kami bagi kuliah duha. Habis kuliah duha, ada 3 orang nak jumpa saya. Salah seorang daripada perempuan tu bawa 3 orang anak dia. 3 orang anak dia bawa. Doktor, boleh tak kita pergi sudut sana? Dia tak nak orang lain dengar. Saya pun ikutlah pergi sudut tu. Apa dia cerita? Pendeknya, dia orang Indonesia tuan-tuan, orang Yogyakarta. Suami dia orang Penang. Apa dia kata? Saya dah tengok semua hal suami saya. Saya dah tahu dia. Apa kegemaran dia makan, apa kegemaran minuman dia, apa dia beli hari-hari, saya tahu semua. Baju apa yang dia suka pakai, baju apa dia tak suka pakai. Tapi satu perkara saya tak pernah tengok. Yang lain semua saya dah tengok. Hatta saya dah tengok suami saya, seluruhnya saya dah tengok dah. Satu benda yang saya tak nampak lagi, kahwin dah 17 tahun. Apa dia? Saya tak pernah tengok dia semayang, doktor. Macam mana tuan? Macam mana? Saya tak pernah tengok dia semayang, doktor. Bila saya ingatkan dia semayang, tuan-tuan, nak balik Jakarta, dan balik Jakarta. Macam mana? Kesian ni. Perempuan ni ikut cerita dia kat Jakarta tu. Di kanan tu madrasah, di kiri madrasah, Indonesia punya madrasah. Bapa dia imam, bapa dia orang agama, mak orang agama. Kesian tuan-tuan. Terseksa hidup dia. Kesian ni. Ada tak wanita-wanita itu di kawasan yang lain daripada kawasan yang sebutkan itu? Yang terutamanya di Taman Setia. Ada. Macam mana? Suami yang sekali-sekali semayang, macam tak semayang lah. Suami yang sesekali datang masjid, macam tak datang masjid lah. Macam mana? Suami yang tak pernah turun daripada sini, ada flat. Ada flat tak ada? Semua flat, keliling semua flat. Oh, memanglah tak turun-turun. Saya tak nampak tadi, minta maaf, saya tak nampak saya datang tadi. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian ni, apa lagi? Dah pukul 9 dah ni.
Kat sini dia ikut hukum adat dia lah. Sampai pukul apa? Ha? Sampai pukul? Masya Allah, hebat betul lah ni. Tapi saya sampai pukul 9.10. Yang lebih you sambung aja lah. Sudah, apa lagi yang menggambarkan bahawa kita ni ialah sebagai ahli keluarga, sebagai orang berkeluarga, sebagai emak, sebagai ayah, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai jiran, kita menjadi insan yang lebih baik, muslim yang lebih baik, hamba Allah yang lebih baik. Saya sambung lagi tadi. Ilmu ada ilmu macam mana? Tuan-tuan, kau tengok ilmu ni susah banyak lah. Panggil satu orang datang sini, berapa rukun sembahyang? Syarat sah dan rukun sembahyang berapa? Saya ingat panggil 10 tak boleh jawab, tuan-tuan. Tak boleh jawab. Apa arti tumakninah? Cerita sikit tentang tumakninah. Sebab tumakninah ni rukun. Cuba cerita sikit tentang tumakninah. Siapa boleh cerita tentang tumakninah? Apa dia prinsip tumakninah? Apa dia prinsip-prinsip tumakninah? Mengapa tumakninah? Pasal apa kita buat tumakninah? Berapa lama tumakninah? Cuba. Ambil tentang bacaan Al-Fatihah, tuan-tuan, wajib, rukun. Saya nak komen, tapi banyak kali dah saya komen ni. Mungkin Tuan Haji Saleh dia dah jemu dengan ceramah saya. Pasal setiap malam dia dengar ceramah saya. Tapi tak apalah, pasal audiens yang berlainan, tempat yang berlainan. Tuan-tuan, kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, tak sah sembahyang kita. Kalau dia membaca tak betul, tapi dia terus juga belajar hingga membaca menjadi betul, atau tak boleh juga menjadi betul, sembahyang dia sah, kata ulama. Tapi kalau dia misalnya membaca tak betul, tak belajar untuk membetulkan, tak datang majlis ilmu yang namanya kelas tajwid untuk membetulkan, tak jumpa guru-guru agama atau imam atau bilal di tempat mereka, dan mereka tak teringat pun nak memperbaiki bacaan Fatihahnya, tak sah sembahyangnya walaupun satu huruf salah disebut. Macam mana? Alham tak betul, bukan ha. Alham, ha. Macam imam sebut ha tadi. Berkenan saya. Kalau alham tu saya pun dah, saya yang di belakang susah hati. Ya, betul Ustaz. Nak mufarakah ke tak mufarakah? Betul. Alamin. Mana alamin? Bukan hamzah, bukan alif. Dia apa? Ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Lagi azan, keluar Allah orang azan kan ya. Asyhadu anna Muhammada. Tak betul. Saya pernah dengar azan, tuan-tuan, surau yang agak besar, lebih besar daripada ini. Masya Allah, tuan-tuan, saya tak tahulah kenapa orang tak tegur dia. Hayya alal salah. Macam mana, tuan? Hayya alal salah. Mana boleh hayya alal salah? Itu alif lam syamsiyah. Hayya alal salah. Tapi tak tegur. Macam mana? Saya dalam kepala saya nak tegur, tapi takkan imam sini tak tegur. Takkan orang luar datang, tiba-tiba datang baru sekali jumpa nak menegur. Saya fikir, macam mana? Hayya alal salah. Benda-benda macam ni lah, tuan-tuan, kita tengok. Sebab itu baikilah, tuan-tuan, kita ada imam dekat sini. Jangan malu-malu lah perempuannya. I think it's good idea jumpa imam lepas sembahyang, tak kisah sembahyang apa pun, mungkin hari Sabtu, hari Ahad, duduk di satu sudut, orang dah balik semua, kita dengan isteri 2 orang, tasmik nama dia, semak bacaan Fatihah kita. Sebab Fatihah itu rukun ya. Kita kebanyakan baca Quran ini, tuan-tuan, tak tengok dia punya teks. Kita tak tengok teks.
Kita hafal pasal bapa bagi kita pun cara hafalan. Jadi kita tak tahu ha ke, ha ke, kha ke, dad ke. Waladdallin. Betul waladda? Tak betul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Okey, ha. Malik yaumid. Kalau Malik yaumiddin tak betul. Dal tu syaddah tu. Malik yaumiddin. Iyaka tak betul. Iyaka. Tuan-tuan, tak maaflah saya sebut ni, tapi inilah dia. Kau tidak letih kita semayang, tuan-tuan. Allah tak terima semayang kita. Macam mana? Bila Allah tak terima semayang kita, takkan nak terbuka pintu syurga untuk kita? Dulu. Betul. Si. Ihdinas si. Kalau ihdinas si, tak betul. Bukan sin. Ihdinas siratal tal, bukan tal. To. Ihdinas siratal mustaqim. Tak betul. Jadi saudara, minta maaflah. Sebab itu jangan malu-malu. Datang imam ada ni dekat Ramadan ni. Kita ambil Ramadan, tuan-tuan, 2 Ramadan pada 24 hari bulan 4. Tinggal dekat 2 bulan, tak sampai 2 bulan lagi dah. 24 bulan 4 kot. Mula-mula hari Jumaat. Inilah kita nak bersedia ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, datangnya Ramadan, tuan-tuan, datangnya Ramadan, tiap-tiap satu puasa menghapuskan segala dosa kita. Habis Ramadan, ada ulama mengatakan dosa sebanyak mana buih lautan pun buih. Tuan-tuan tengok berapa banyak buih, trillions of buih dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau kita betul bacaan, kita tak ambil sempurna Ramadan untuk bina diri menjadi insan yang terbaik, Muslim yang terbaik, personality Muslim yang terbaik. Ramadan ini, saya tanya tuan-tuan, Ramadan yang mana lagi? Ramadan yang ini tinggal dalam sebulan setengah, 2 bulan pun tak tentu lagi Hasan Ali dapat berjumpa Ramadan. Tuan-tuan ingat tuan-tuan yang lebih muda daripada saya, tuan-tuan mati kemudian daripada saya. Saya tengok tuan-tuan mati dulu daripada saya. Terutama yang depan ni. Sebab itu determine tentang Ramadan ni. Perempuan ni, kita determine tu Ramadan ni. Aku nak jadi kekasih Allah. Aku nak jadi manusia yang disayangi, dicintai dan dikasihi oleh Allah. Aku nak warnakan rumah aku, isteriku, suami aku, anak aku dengan satu warna iman, warna taqwa, warna ihsan. Betul tuan? Kalau tidak, bila lagi? Masuk saja rumah kita, apa warna Islam? Tuan-tuan bagi tahu saya. You masuk dalam rumah kita 3 bilik ke? 3 bilik. Masuk saja rumah, dia 17 tingkat, berapa tingkat? Oh, 5 tingkat je. Tak ada lift lah ni. Allah. Tak tahu, itu yang tak tahu. Betul lah, Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi tak apalah. Okey, 5 tingkat. Saudara-saudara, InsyaAllah mari kita sama-sama janjilah. Saya dengan diri saya sekali, saya pun tak mengatakan saya lebih daripada saudara. Ada tempatnya saudara lebih daripada saya. Jadi apa pun, saya lebih ke, saya kurang ke, saudara lebih ke, saudara kurang, pastikan kita nak bulan Ramadan ini adalah bulan pembinaan peribadi, menjadikan kita Allah sayang, Allah cinta, Allah kasih. Bukan kita saja, isteri kita, anak laki-laki, anak perempuan, abang, kakak dan adik, makcik dan pakcik. Yang pentingnya mak dan ayah, sama ada yang masih hidup ataupun telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita mak ayah ni, tuan-tuan tak tahulah punya sayang saya pada mak dan ayah. Saya sayang sangat mereka. Saya dah hilang kedua-duanya.
Sudah hilang syurga lah tuan-tuan. In a way hilang syurga. Sebab mak dan ayah ni hari-hari kita senyum dengan dia, terbuka pintu syurga. Betul tuan, senyum aja. Macam lift tu, senyum aja, terbuka pintu syurga. Pandang muka tuan-tuan, pandang muka. Tuan-tuan, ada dalam hadis menyebutkan an-nazaru ila, dia kata an-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah ibu ayah itu ibadah. An-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah tu, melihat, bukan bagi khidmat lagi, bukan pegang tangan lagi, bukan bangunkan dia lagi, bukan pimpin dia duduk di tempat yang dia nak makan lagi, bukan tarikkan kursi dia lagi, bukan sendukkan nasi dia lagi. Melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Satu lagi, an-nazaru fi kitabillah ibadah. Melihat Al-Quran, tuan-tuan, melihat, tak baca, melihat Al-Quran ibadah. Macam mana tuan-tuan? Melihat. Allah bagi tuan-tuan, Allah bagi kepada kita untuk masuk syurga ni. Allah buka ruang seluas-luasnya hingga Quran ni melihatnya pun pahala. Apa lagi kita nak? An-nazaru fi kitabillah ibadah. Saudara yang saya muliakan sekalian, dari itu ruang-ruang untuk kita menjadi ahli syurga ni banyak betul lah, cukup banyak. Daripada bangun pagi sampai tidur semula malam waktu malamnya, semuanya ruang terbuka luas untuk kita. Apalagi kita di Malaysia ni. Saya nak ulang balik, di Malaysia inilah salah satu tempat di dunia ini yang paling mudah bagi kita untuk mencernakan diri kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mengakhirkannya tuan-tuan, ayat yang saya baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-tuan, dikatakan sesungguhnya orang yang beriman itu, kita yang beriman, yang ada personality Muslim, personality orang yang beriman, personality orang Islam yang hakiki, ialah mereka apa yang disebutkan nama Allah, gemetar tubuh badan mereka. Bila mereka disebutkan pagi-pagi, tuan-tuan, pukul berapa sekarang pagi-pagi? Pukul 6, dekat 6.30 ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, tuan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Zaman sahabat ada pengsan mendengar, pengsan mereka mendengarkannya. Takutnya mereka kepada Allah. Kalau disuruhkan Allah Maha Besar, aku takut ketika itu aku membesarkan yang lain daripada Allah. Pengsan, tuan-tuan, termasuk Sayyidina Ali pengsan. Kita relax je, tak jawab pun, tak turun pun. Tak turun. Kan turun lebih mudah daripada naik. Tak turun. Macam mana, tuan-tuan? Berapa ramai yang tak turun? 90%, 99% tak turun. Yang turun ni 1%. Tuan-tuan tengoklah besok, 1% yang turun. Hujan kenyai-kenyai pula 0.5%. Hujan lebat sikit, Bilal pun tak ada, tuan-tuan. Inilah yang berlaku dalam hidup kita. Apa lagi? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran ni antaranya bertambah-tambah iman mereka, tuan-tuan. Baca Al-Quran bertambah-tambah iman. Aku nak dengar lagi. Imam, bacalah lagi, Imam kau ajar aku, Imam. Dengung berapa harakat, Imam? Berapa harakat dengungnya? In kuntum, berapa harakat, Imam? Tanya, ikhfa berapa harakat? Macam tu. Berapa orang yang tahu harakat apa ni? Ikhfa, izhar, idgham mutamathilain.
Inilah yang tuan ni. Bukan susah sangat Islam ni. The simplest form of religion is Islam. Mudah. Mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, salat, puasa, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berjihad di jalan Allah. Syurga. Perempuan satu hari nanti, sini ada kuliah duha, tak ada? Untuk perempuan aja tak ada? Tak ada ya? Kalau ada, saya nak jumpa perempuan saja tuan-tuan. Apa saya nak cerita? Ada buku saya sedang dalam karangan, dalam sebulan ni siaplah. Nama buku tu Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Yang itu saya nak cerita. Allah, di syurga ni pengurusi dah begini menengok ni. Di syurga nanti bidadari memang sudah dalam syurga itu ada ramai bidadari dalam syurga. Umurnya semua sekata je, 33 tahun umur dia. Punya cantik lah ya Allah. Dia punya cantiknya simply indescribable, tak boleh describe. Dia punya jelingan mata dia hurun ain, jelingan mata dia pengsan kita tengok jelingan mata dia. Dia punya gelek tentu dalam hadis banyak dicerita. Saya pernah mendengar ada orang Pakistan mengulasnya. Ya Allah, punyalah Allah tawarkan kepada kita bidadari-bidadari syurga. You know, dia bercampur dengan kita, masih perawan. Campur lagi, masih perawan. Campur lagi, masih perawan. Bayang tuan-tuan. Setiap kali perawan. Saya berhenti kat situ lah. Saya tengok pengurusi kita dah melangut dah. Memikirkan je. Tapi saya nak mengatakan begitulah hebatnya bidadari syurga. Ada lagi ketuanya yang lebih hebat daripada mereka. Siapa dia? Isteri-isteri kita. Insan daripada dunia mengetuai bidadari syurga. Siapa dia? Isteri yang salihah, isteri yang beriman. Isteri siapa? Isteri Hasan Ali, isteri Hasan apa? Hasan Nasri, isteri Hasan Nasri. Isteri Suan siapa nama tuan? Azman. Isteri Azman. Tengok bayang betul. Allahu Akbar. Bagi tahu isteri ada kat sini? Tak ada. Ada. Masya-Allah. Saya nampak, saya tahu yang mana tu. Isteri kita ketua bidadari syurga, tuan-tuan. Ketua. Dia boleh arahkan bidadari-bidadari itu. Dia boleh arahkan begitu. Dia boleh manage bidadari-bidadari itu. Dia boleh susun bidadari itu. Siapa dia? Isteri manusia dunia ini. Jadi beramallah isteri-isteri. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami. Salatlah, puasalah. Itu aja. Jadi cukup. Saya bawa malam ni ada 2 buku yang terakhir. Buku ni masuk 9 minggu dah. Ini buku yang ke-41 puan. Saya dah tulis 41 buku. Banyak buku saya, tuan-tuan bacalah buku saya tuan-tuan. 40 buku tuan-tuan. Allah. 40 buku. Saya tulis buku tentang suami, tentang isteri, tentang anak, tentang belajar, tentang macam mana nak pandai, tentang macam Allah, ya Allah, ya Allah. Ini buku yang ke-41. Tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat, khusus untuk anak-anak remaja, dewasa, tua yang ada mak bapak masih hidup dan mereka mengkhidmati mak bapak mereka. Dan di akhirat nanti anak-anak ini menghulurkan tangan, memegang tangan ibu dan ayah di akhirat untuk bawa ibu dan ayah menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak itu anak yang saleh, anak yang salehah.
Anak yang tak datang masjid tak mungkin dapat pimpin tangan ibu ke syurga. Anak yang tak pernah duduk majlis ilmu tak mungkin buat tangan ibu ke syurga. Anak yang tak salat, tak jaga salat, anak yang keluar tadi pukul 6.30 dengan girlfriend dia entah pergi mana, kita pun tak tahu. Dia hantar girlfriend dia pagi, tuan-tuan ya. Kita pun tak tahu di mana. Inilah yang berlaku kebanyakan anak-anak kita. Anak-anak tuan-tuan tengok nanti kat sini pun ada. Basikal ajak ada kat sini? Ada. Macam mana tuan-tuan? 3 minggu yang lepas saya dengan seorang pemandu, Kasim namanya. Satu tempat, daripada tempat tinggi ke tempat rendah macam tu, ada 9 orang budak tuan-tuan ya. Umur dalam rasanya dalam darjah 3 yang paling kecil, sampailah tingkatan 1 agaknya yang paling besar. La ilaha illallah, 99 turun tuan-tuan, semuanya baring atas basikal ajak tu, semuanya baring, laju. Saya tanya Kasim, basikal tu ada brek ke? Tak ada brek kata. Bayang berapa orang yang dah mati tuan-tuan, mati, kesian. Di Johor, di Langgar, di seorang wanita muda Cina Langgar mati. Pukul berapa mereka mati? 5-6 orang mati pukul 3:02 pagi. 3:02 pagi. Janganlah tuan-tuan, jangan izinkan sama sekali. Besok pagi-pagi ambil basikal ajak tu, lesinglah ke mana-mana. Betul tuan-tuan, jangan. Tolong. Kalau saya tak benar langsung cucu saya tak akan benarkan sama sekali. Jangan. Okey, itu anak-anak. Jadi ini panduan. Make sure anak kita baca ni. Tuan-tuan monitor dia. Dia ada 9 bab. 9 bab ada ni. Seminggu kita expect dia baca 2 bab. Nipis saja buku ni, 215 muka begitu. Tanya dia, "Den, kau dah habis 2 bab kan? Mai kejap. Kau cerita dengan mak dengan ayahnya, ayah ni. Apa ceritanya? Bab 1, bab 2." Kena buat macam tu. Warning dia, kalau dia tak baca, duduk aja tak sentuh buku tu, warning dia. Den, mak beli untuk engkau, untuk mama, untuk ayah, untuk keluarga kita. Kau sayang mama, kau sayang ayah, kau baca buku tu, Den. Kau sayang Allah, lagi kau kena baca buku tu, Den. Cakap begitu. Tapi kalau saudara tak ada keupayaan nak cakap macam tu, saudara bukan ayah, saudara bukan ibu, bukan. Buku yang kedua ini buku yang ke-42. Ini untuk mereka yang berumur 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita berhenti kat 90 lah. Tuan-tuan apa tajuk dia? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saudara, saya tulis buku ni pasal kawan-kawan saya, kawan yang di atas. Tuan-tuan tahulah, saya dulu ahli parlimen, saya dulu ahli Dewan Undangan Negeri, saya exco kanan kerajaan negeri kan. Jadi saya punya circle persahabatan Tan Seri, Datuk Seri, Datuk-Datuk. Kemudian tu kumpulan profesional, kumpulan pertengahan. Ini profesional, lawyers, engineers, doktor, semua tu. And then kumpulan yang ke bawah ni. Bawah ni pekerja-pekerja biasa, termasuklah pekerja-pekerja dan yang menganggur dan sebagainya di bawah. Tapi satu benda tuan-tuan dan puan ni, katakanlah ditakdirkan, termasuk saya bercakap ni, Hasan, engkau akan mati hari ni 18 hari bulan 2, 18 hari bulan 3, cukup sebulan daripada sekarang. Malakal maut akan datang pada engkau tepat pukul 6 petang, engkau akan mati. Saya angkat tangan. Ya Allah, saya tak bersedia, wahai Allah. Saya tak bersedia, wahai Allah. Saya ni yang bersyarah tiap malam ni tak bersedia, tuan-tuan. Yang saya kata tadi, saya mula sembahyang umur 5 tahun, tuan-tuan, tak bersedia. Ayah saya bekalkan, bila saya boleh bercakap, cakap aja. Ayah saya tak beli toys. He never bought me toys. Ayah saya belikan muqaddam kepada saya.
Umur 4 tahun saya dah baca Muqaddam, dah tak tahu Muqaddam. Ha. Itu saya. Itu pun saya angkat tangan, wahai Allah, aku tak bersedia nak menemui Engkau lagi, wahai Allah. Macam mana yang tak salat, yang tak jaga salat? Sebab itu inilah saya bekalkan ni. Tuan-tuan, di hujung ni bab 9 ni pun 9 bab juga. Dia ada yang ini 450 muka lebih, tebal sikit ni. Bab yang penghabisan bab 9 ni saja saya buat. Saya minta dia bangun sekitar dalam pukul 4.30, pukul 5 untuk tahajud. Belajarlah tahajud. Baru ni kita dipilih dalam 5 malam yang lepas kot dia. Kita buat tahajud, tuan-tuan ni. Dia minta sangat, Dr. Hasan tolong, Dr. Hasan tolong. Nama masjidnya Masjid An-Nur Sungai Duri. Ni bohong tebal. Ni bohong tebal kan? Ni bohong tebal. Minta kat saya, tuan-tuan, minta saya. Tolong, pimpinlah qiyam balik, pimpinlah. Saya dah dengar doktor punya, saya dah ikut doktor punya, saya dah apa semua. Saya nak dengar zikir munajat, Apil minta. Saya pun buatlah qiyamul lail. Tuan-tuan ni, baru setengah-tengah saya baca, tengah-tengah baca Fatihah. Dah dengar, tuan-tuan. Senyap, nangis. Lembut betul dalam hati saya masa jadi imam. Lembut betul hati orang kat sini ni. Lembut. Tak habis baca Fatihah lagi dah nangis dah. Belum lagi saya munajat, tuan-tuan, munajat. Belum saya sebut mak dan ayah, dosa dengan mak dan ayah, dosa dengan Allah dalam munajat. Meraung, tuan-tuan. Jadi inilah kita kena, yang buku ni saya sebut bangun buat tahajud. Lepas tu, tuan-tuan, selepas tu matahari nak naik, sampai matahari naik, ada doanya, ada zikirnya, ada solatnya. Antara solatnya solat isyraq dan solat duha. Tengah hari ada zikirnya, petang ada zikirnya, ada doanya, ada solatnya. Maghrib ada zikirnya, ada doanya, ada solatnya. Isyak ada zikirnya, ada doa dan solatnya. Sebelum tidur ada zikirnya, ada doanya, ada solatnya. Lengkap ni, daripada bangun tidur sampai tidur semula. Bab 9. Jadi saudara, yang ini saya buat ni, hasil daripadanya saya infakkan kepada satu benda yang kita nak bina kompleks, namanya Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Jadi Anjung ni bina dekat sini. Balakong dengan Ulu Langat berapa jauh, tuan? Balakong dengan Ulu Langat. Ulu Langat tu Batu 15. Batu 14 tu kan ada pekan kecil, ada masjid pekan tu. Atas sikit 1 kilometer. Daripada sini berapa jauh agaknya? Dekatlah dah. Takkan 10 minit. 10 minit tu, 10 minit naik burak tu. Jangan lah, setengah jam. Jadi kat tuan-tuan situlah saya nak bina. Saya bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor dengan saya bina itu. Harganya 12 juta ringgit. Dibina cara wakaf, zakat, sedekah, infak, fidyah, amal jariah, fi sabilillah. Itu caranya kita kumpulkan, tuan-tuan, insya-Allah. Nak bangunkan satu komplek yang besar. Masjidnya saja boleh muatkan 1,000 orang masjidnya. Masjidnya dalam komplek tu ada masjid, tuan-tuan tengok gambar dia. Dalam komplek tu ada masjid. Orang perempuan Pak Saleh kan, Pak Saleh selalu bagi perempuan dulu. Pak Saleh malam ni lain pula dia. Okay. Jadi saudara, kita nak bina ini. Apa guna bina ini, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dengar guna. Gunanya ialah memanggil orang seberapa ramai. Hari-hari dekat situ ada 250 orang, 250 orang, 250 orang. Sampai bulan Ramadan pun 250 orang, 250 orang. Tuan Imam tak dapat lagi. 250 orang, 250 orang. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah Jadi 250 orang ni, tuan-tuan, kita nak bina mereka supaya mereka mati dalam husnul khatimah. Tak ada, satu dunia ni tak ada orang buat.
Yang dia buat di Selangor, di Hulu Langat, satu dunia ni, inilah saja tempatnya membina manusia supaya mati dalam husnul khatimah. Itu dia ilmu yang nak dibagi. Tuan-tuan datang, anak tuan-tuan datang, semuanya ilmu itu, mari kita mati dalam husnul khatimah. Itu saja. Kalau tidak tuan-tuan, macam mana nak mati? Persediaan tak ada, persediaan ilmu tak ada, persediaan amal tak ada, persediaan akidah tak ada, persediaan syariah tak ada, persediaan akhlak tak ada, persediaan tentang tadi yang apa ni yang dibaca oleh ustaz tadi dalam rakaat yang pertama, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Kan ayat tu ustaz baca tadi. Pengampunan Allah, segera sari'u, segera kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sediakan tu tuan-tuan insya-Allah. Jadi apa yang kita perlukan ya? Saya kata apa yang saya buat, tanah untuk mendirikan itu ustaz, saya dan keluarga beli tanah tu, harganya 1 million. Kita ansur dekat 2 tahun lebih, sebulan RM20,000. Akhirnya tanah tu bukan nama saya tau. Tanah tu dalam geran nama Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah kepada wakaf. Kita wakafkan. Atas tanah itulah kita nak dirikan bangunan ini. Bangunan ini 12 juta ringgit. Masjid ni tuan-tuan dah ada orang taja dah. Masjid ni dah ada orang taja, Masya Allah tuan-tuan. Tengah-tengah tu ada bangunan besar, tengah-tengah tu 15 bilik-bilik carahan aircon, 15 fully aircon, lecture halls, lecture rooms, itu sudah ditaja. Jadi ada orang nak taja, 2-3 orang Tan Sri nak taja semua sekali. Saya kata tidaklah, saya nak bagi ruang kepada orang walaupun RM1, RM2, supaya nama mereka tercatat daripada syurga Allah. Perempuan, saya nak bagi tahu, tak ada kerja yang lebih baik, tak ada amal yang lebih baik daripada memanggil orang, mari kita mati dalam husnul khatimah, mari kita beramal dalam husnul khatimah, mari kita memiliki ilmu untuk mati dalam husnul khatimah. Inilah yang dilakukan oleh Kompleks Anjung Husnul Khatimah, yang kami pergi pusing-pusing ni tuan-tuan, pergi pusing-pusing, baru balik Penang. Minggu depan nak pergi Terengganu pula, 7 hari 6 malam. Adalah kerana ini, nak bagi tahu manusia, matilah dalam husnul khatimah, matilah dalam husnul khatimah. Wahai yang tinggi, tuan-tuan, tun, matilah dalam husnul khatimah. Tan Sri, mati dalam husnul khatimah. Yang bawah sekali, petani nelayan, mati dalam husnul khatimah. Gelandangan tu, matilah dalam husnul khatimah. Itulah yang saya lakukan tuan-tuan ya. Dan insya-Allah tuan-tuan ya, kita lakukan dengan penuh gaya insaf kita ya. Jadi saya pun hujung-hujung usia ni, saya dah janji kepada Allah nak infakkan apa yang saya ada lah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ni bukan nak minta duit tuan-tuan ya. Selalu orang tanya, "Doktor, you betul nak datang ke ni? Nak datang ke? Berapa kena bayar ni?" Saya kata untuk saya tak ada. Tapi saya hendak penganjur ni masukkanlah dalam Anjung Husnul Khatimah. Masuklah Anjung Husnul Khatimah. Untuk saya cukup dah. Tuan, saya ada 3 pencen tuan. Saya ada pencen ahli parlimen, pencen Dewan Undangan Negeri, pencen Exco tuan ni. 3 pencen. Berapa banyak pencen saya, biar saya seorang tahulah tuan. Jadi saya tak perlulah, bagi ustaz-ustaz lain lah saya tak perlu. Tapi saya perlu tuan-tuan memasukkan doa infak dalam Anjung Husnul Khatimah. Itu saya perlu. Penganjur-penganjur saya perlu, satu. Yang kedua, hadirat ini. Tuan-tuan tengok ya, boleh masuk online. Online kalau tuan-tuan. Pergi ATM machine, pakat dengan suami, berapa nak bayar, berapa. Ambil slip tu, Lepas tu tuan-tuan, WhatsApp kepada kita. Ada nombor tu, WhatsApp slip tu, tulis nama belakang. Jadi senang. Kalau misalnya kita keluarkan resit. Kalau yang besar tuan-tuan, katakanlah anak beranak, anak derma besar, tuan-tuan dapat pengecualian daripada cukai pendapatan. Tax exempted. Tax exemption kita dapat insya-Allah tuan-tuan. Jadi inilah, mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat. Kita dekat ni, besok ni, Cik Hasan besok bila dah siap dalam 2 tahun setengah, 2 tahun siap besok. Jadi kita ni kalau boleh dalam 2 bulan sekali
Tuan-tuan bagilah 2 jam pergi sana, khidmat, raikan orang-orang, ada yang tua, ada yang muda, ada yang budak-budak. Kita raikan mereka. Setengahnya datang daripada Singapura, daripada Brunei, daripada selatan Thailand, daripada Indonesia, selain daripada yang datang daripada Malaysia ini. Kita rai, maknanya kita khidmat, kita belajar khidmat. Khidmat atas nama volunteerism. Saya ni bukan ada bayar apa-apa, tak ada. Bukan saya minta apa-apa, saya keluar duit tadi. Beli tanah tu dah 1 juta. Ini kalau saya jual dah duit ni tuan-tuan. Tapi saya fikir inilah sumbangan saya kepada umat Islam untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan tolonglah pakat dengan suami, pakat dengan isteri, pakat dengan adik-beradik menjelang Ramadan ni tuan-tuan dan puan wakafkanlah untuk mak dan ayah, zakat keluarkanlah zakat, dan infakkanlah tuan-tuan dan puan untuk diri, untuk keluarga, dan untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan kita Cik Hasan saya ingat kehadiran malam ni pada saya lah, dari segi surau Pak Saleh antara yang terbaik lah dari segi surau. Betul tuan-tuan. Ada tempat yang kita pergi tuan-tuan, masa maghrib jauh lah tuan-tuan, jauh. Masa nak maghrib tu 4 orang aja Ustaz, 4 orang depan kita. Bayang kami datang daripada Kuala Lumpur, 4 orang. Dia pandang dia, dia pandang dia, dia pandang dia, 4 orang. Jadi ini kira ni kehebat lah ni tuan-tuan. Saya harap-harap yang turun akan naik, yang naik akan turun lah ni. Jadi kita akan kita 1 minit kita zikir sikit, zikir husnul khatimah ni, zikir munajat husnul khatimah. Kokok sikit tuan-tuan, alunkan biar malaikat yang sedang memegang arasy, memikul arasy Allah menyambut, kata subhanallah, 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 insyaallah. 1 minit je, tak mau panjang-panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
tuan-tuan, kita minta kepada Allah, doalah tuan-tuan. Inilah skrip yang terakhir. Bila malakal maut datang menjemput kita, memisahkan nyawa daripada jasad kita, inilah perkataan yang terakhir, frasa yang terakhir yang mesti keluar daripada mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya konkludekan apa yang saya sebut tadi dalam masa 1 minit. Yang pertama, saya tadi menyebutkan persoalan mengenai apa dia isu-isu yang jelas yang kita dapat di depan mata kita. Kita lihat antara isunya ialah anak-anak kita dan diri kita sendiri yang saban masa, saban ketika kelihatan seperti menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya sebut tadi. Nombor 2, saya menyebut juga tuan-tuan dan puan, insya-Allah Malaysia satu-satunya negara dalam dunia yang saya fikir untuk kita membina, membentuk, menanam seedlings, menanam bibit-bibit iman, kecintaan kepada Allah selain daripada Mekah dan Madinah. Saya fikir Malaysia lah tempatnya. Nombor 3, saya juga menyebutkan tadi di peringkat keluarga, saya sebut tadi macam mana nak menjadi Muslim yang baik. Saya sebut paling tidaknya 6 perkara tadi, macam mana yang perlu dilakukan hari-hari sebagai suami, sebagai isteri. Bentuk diri kita, bentuk anak-anak kita, bentuk rumah tangga kita, jadikan sebagai rumah tangga yang keluarganya, yang anaknya, yang isterinya, yang seluruh ahlinya adalah bakal-bakal ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 4 yang saya sebut tadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada beberapa amalan-amalan yang diperlukan, seperti datanglah ke surau ini tuan-tuan, duduklah dalam majlis ilmu, supaya bila malaikat menyebutkan kepada kita, nanti dirakamkan kepada kita, dibentangkan di hadapan Allah, ada nama kita hadir dalam majlis ilmu, ada nama kita duduk di barisan pertama, saf pertama ini, dan ada diri kita mengaminkan sama amin imam dengan amin kita, dengan amin malaikat, gugur dosa-dosa seperti gugurnya daun-daun yang layu yang gugur itu tuan-tuan dan puan. Jadi mudah-mudahan kemudian saya juga menyebutkan, insya-Allah kita dalam proses akan membina Anjung Husnul Khatimah, kompleks Anjung Husnul Khatimah yang memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Rundinglah dengan anak, rundinglah dengan isteri untuk kebaikan bersama, bukan untuk saya tuan-tuan, bukan untuk saya. Walaupun saya korbankan untuk diri kita saya, tapi untuk umat. Saya nak umat seluruhnya syurga belaka, masuk syurga belaka. Kita dah baca, kita dah tengok, kita dah rasakan sikit, 1% kita rasakan macam mana azabnya bila kita berada di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak redha mak kita masuk neraka, tak redha anak bongsi kita masuk neraka, tak redha isteri kita masuk neraka, tak redha suami kita masuk neraka, tak redha jiran yang begitu baik dengan kita tuan-tuan, baik isteri kita bersalin selama 40 hari, jiran itu masak hantar lauk rumah kita, jiran itu masak hantar lauk rumah kita, begitu baiknya jiran kita. Takkanlah kita tak berdoakan mereka memasuki syurga bersama kita semua, insya-Allah. Inilah yang tuan-tuan kita perjuangkan. Mudah-mudahan ada baik daripada saya. Terima kasih kepada Encik Hasan. Sekali lagi saya menyebutkan kehadiran malam ini di peringkat surau adalah di antara yang terbaik lah, Encik Hasan. Saya doakan lebih ramai lagi. Mungkin Hasan Ali ni tak menarik sangat, mungkin yang lain-lain saya haraplah lebih ramai lagi akan hadir, lebih ramai akan hadir, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ni tuan-tuan ada